ada seorang lelaki menelefon. Dia berkata bahawa kemalangan tersebut juga meragut nyawa dia sendiri. Hai, Assalamualaikum. This is Galia. All about kisah seram tragedi vlog and video. Like and subscribe dan sharekan kepada semua social media hampa. Hampa nak percaya ataupun tak percaya, itu terpulang pada diri masing-masing. Kemana sahaja hampa pergi di seluruh pelosok dunia, sudah pasti akan ada kisah-kisah legenda yang tersendiri. Salah satunya sudah tentu adalah kisah seram yang diceritakan dari turun-temurun, dari zaman berzaman. Kisah-kisah legenda ataupun hantu kebiasaannya merupakan kisah yang benar ataupun kisah yang berlaku dari zaman dahulu ataupun kisah yang hanya ditokok tambah bertujuan untuk menakut-nakutkan orang ramai. 3 cerita yang hendak Lia sampaikan merupakan kisah legenda seram ataupun kisah hantu yang telah berlaku pada zaman 90-an. Kisah ini merupakan kisah benar ataupun tidak, itu atas kepercayaan masing-masing. Kisah pertama bertajuk DJ Radio dan Pemanggil Misteri. Kisah legenda pertama ini mengisahkan seorang DJ radio Malaysia. Dia memulai rancangan lewat malam pada tahun 1990-an, di mana pendengar boleh menelefon untuk berkongsi cerita hantu. Dan pada satu malam, ada seorang lelaki menelefon dan ingin berkongsikan cerita hantu. Dia menceritakan yang dia sedang memandu lewat malam di sebuah lebuh raya bersama isteri, bayi dan kedua orang tuanya, ibu dan bapa. So, pada malam tu, kesemua penumpang mengantuk. So, membuatkan dia pun mengantuk juga. Dan secara tiba-tiba, dia nampak sebuah lori datang berhadapan dengan kereta dia, arah bertentangan. Lori itu melepasinya dengan laju dan belum sempat dia menghadap apa yang berlaku, perkara yang sama pun berlaku lagi. Terus berulang-ulang kali. Kemudian, perkara tersebut berubah di mana lori tersebut mula muncul di belakangnya dan dia sedar bahawa lori tersebut mengejar kenderaannya. Dia cuba untuk tidak panik. Kemudian dia memecut laju ke arah bukit. Lalu ternampak ada sebuah kenderaan ingin menuju ke arah dia. So dia tiba-tiba mengelak dengan begitu drastiknya, tetapi dia hilang kawalan dan terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan dia bagi tahu kat DJ radio yang dia tengah telefon tu bahawa kejadian kemalangan itu meragut semua ahli keluarganya. And then lepas tu DJ radio tu macam terganggu lah, macam pelik. And then sebelum lelaki tu meletakkan telefon, dia berkata bahawa kemalangan tersebut juga meragut nyawa dia sendiri. And then DJ radio ni ingat ke tu panggilan prank, panggilan nak bergurau ke apa, and then ketawa. Walau bagaimanapun, keesokan harinya ada akhbar yang mengatakan bahawa sebuah kisah satu kemalangan ngeri yang berlaku di lebuh raya tu yang meragut 2 orang warga emas, tu pasangan suami isteri dan bayi mereka. Dan kisah itu menceritakan sebiji macam lelaki yang telefon dia semalam ni. So DJ radio ni macam kelang kabut, macam cemas. And then DJ radio ni cuba untuk mendengar kembali rakaman yang ada dekat pita rakaman yang diperakam semalam ni dengan pergaulan dia dengan lelaki tersebut.
Apa yang mengejutkan adalah pita rakaman itu tiada suara, melainkan bunyi yang sunyi, sepi. Jadi, apa pendapat hampa tentang kisah pertama ni? Adakah dia kisah benar ataupun kisah yang ditokok tambah untuk menakutkan orang ramai? Cuba komen kat bawah, okey? So, kita akan pergi kisah yang kedua. Lia percaya kisah yang nombor 2 ni sangat terkenal dengan cerita kereta berwarna kuning, iaitu Volkswagen kuning di Lebuh Raya Karak. Bagi rakyat Malaysia, Lebuh Raya Karak, dengar saja Lebuh Raya Karak merupakan jalan lebuh raya yang paling seram di Malaysia. Ini merupakan jalan ni mempunyai kadar kemalangan yang sangat tertinggi. Selain daripada laporan perasaan yang sangat menakutkan di sepanjang jalan, terdapat beberapa cerita yang lebih kukuh dan paling popular sudah tentunya Volkswagen kuning. Kisah menceritakan jika hampa lalu dekat Lebuh Raya Karak ni dan hampa ternampak sebuah Volkswagen kuning yang melintas di hadapan hampa dan menghalang laluan hampa, dia akan berpandu secara perlahan dan sangat perlahan sehingga membuatkan hampa nak potong kereta kuning dekat depan tu. So, kalau hampa potong kereta kuning tu, dalam beberapa minit selepas tu, kereta kuning tu akan kembali potong ke arah hampa. Dia akan berlaku berulang-ulang kali sehingga hampa perasan yang kereta kuning itu merupakan kereta yang sama. Dan apa yang lebih menakutkan lagi adalah kereta kuning itu tiada orang yang memandu. Ada juga yang mengatakan bahawa kalau hampa nak hentikan perkara potong-memotong antara kereta kuning ni dekat kereta hampa adalah jangan sesekali potong kereta kuning tu biar dia berlalu pergi. Dan ada juga sesetengah mengatakan bahawa sekiranya hampa memotong kereta kuning ni, kereta kuning Volkswagen kuning ni akan berlalu pergi dan hilang dalam kegelapan. Jadi, kisah yang nombor 2 ni adakah kisah benar ataupun kisah yang hanya direka-reka untuk menakutkan orang ramai supaya tidak melalui jalan Lebuh Raya Karak itu untuk menghalang ataupun untuk mengurangkan kemalangan berlaku? Apa pendapat hampa? Sila komen dekat bawah. Okey? Kita pergi ke kisah terakhir. Kisah yang terakhir Lia cerita adalah bertajuk Proton Wira. Okey. Kisah ini bermula pada satu malam. Ketika itu ada satu pasangan suami isteri yang ingin pulang ke kampung halaman mereka selepas menghadiri majlis perkahwinan. So, mereka ni memutuskan untuk pulang lewat malam lah. Pada mulanya semua berjalan dengan lancar saja. Mereka pun balik. Mereka pun dalam perjalanan pulang ke kampung. Namun ketika di tengah-tengah jalan, secara tiba-tiba kereta Proton Wira ni hilang kawalan. So, si suami ni tengah bergelut dengan mengawal kawalan kereta tu semula. Tiba-tiba enjin kereta Proton Wira itu mati. So, bila tiba-tiba hilang kawalan, enjin kereta pun mati, mereka pun berada di tepi jalan. So, si suami ni terkejut. Kenapa kereta jadi macam ni kan? Padahal dah servis sebelum hari mereka nak pergi tu, dah servis dah kereta tu. Dah orang kata apa, dah tengok dah keadaan kereta tu okey ke tak okey ke kan. So, si suami ni risau sebab mereka ni dekat tengah-tengah malam, tengah-tengah jalan, dekat tempat mereka tu, lebuh raya mereka tu hanya ada hutan dan jalan yang panjang dan destinasi yang mereka nak tuju tu jauh lagi. Jadi si suami ni cuba untuk start balik enjin kereta tu berulang-ulang kali, tapi tak boleh, still juga tak boleh. Dan mereka pun try untuk call kawan-kawan ataupun try call untuk kecemasan mereka kan, tetap tak boleh. So macam tak ada line lah dekat jalan tu. Memang sunyi sepi, ada bukit, ada hutan dikelilingi mereka, sangat sunyi sepi. And then
lelaki ni pun decide untuk keluar daripada kereta dan cari tempat telefon kecemasan, peti telefon kecemasan tu kan. And then si isteri ni tak setuju sebab takut suami dia kena langgar ke apa kan, sebab jalan gelap, orang tak nampak, takut kena langgar kan. And then si suami ni nak juga keluar untuk cari pertolongan sebab mereka dalam keadaan yang tak boleh buat apa-apa. So si suami nak juga keluar untuk cari pertolongan. Okay, so tak apalah, si isteri ni reda lah. Dia kata okay lah. So suami ni pergi, dia keluar juga. And then si isteri ni dia tunggu suami dia pulang. Tiba-tiba ada bunyi di atas bumbung kereta dia, bunyi yang kuat, yang sangat kuat ke atas kereta dia, dan ada suara yang aneh. Jadi bunyi ke atas bumbung kereta dia pun tu tak stop tau. So beranggapan bahawa bunyi yang aneh tu adalah bunyi binatang liar yang ada dekat dalam hutan tu kan, datang ke kereta dia ke apa kan. So si isteri ni tak berani nak keluar sebab takut binatang liar kan. Ada sebuah kereta yang lalu kat kawasan tu dan menghampiri kereta yang ada si isteri tu tadi kan. Dan perlahan-perlahan menghampiri kereta perempuan tu. Tiba-tiba bila dia nak hampiri dekat-dekat, and then tiba-tiba memecut laju, hilang daripada tempat tu. So si isteri ni dia mula risau tau, sebab dah berapa kali dah orang datang and then secara perlahan tiba-tiba pecut laju. Si isteri ni risau kat mana suami dia apa semua kan. Akhir dia ada sebuah kereta polis menghampiri kereta si perempuan ni tadi, yang duduk sorang-sorang tadi dalam kereta ni. Lalu dua anggota polis keluar daripada kereta dan mereka memakai pembesar suara untuk memanggil perempuan tersebut keluar daripada kereta secara perlahan-lahan dan pergi ke arah polis tersebut. So perempuan yang duduk dalam kereta tadi ni, si isteri tadi, tak berlengah masa. And then polis tu pun cakap keluar secara perlahan-lahan dan jangan pandang belakang. So perempuan ni dia macam pelik dah kan, si isteri ni pelik dah kan. So tak apalah, dia keluar dengan rasa yang berdebar-debar. Dia tak pandang belakang, dia terus berjalan perlahan-lahan ke arah polis. Jadi apabila si isteri ni sampai dekat kereta polis tu, dia menoleh ke belakang sebab dia rasa ingin tahu. Apa yang mengejutkan adalah dia ternampak tubuh suami dia di atas kereta depa, dan terdapat makhluk jahat yang bersusuk sangat besar, bertubuh sangat besar, yang sedang menjamah suami dia, dan ia berlaku beberapa jam yang lalu ketika dia berada dalam kereta. So anggota polis tersebut membawa si isteri ni pergi dengan cepat dan cerita ini mula tersebar secara meluas. Jadi, adakah kisah yang nombor 3 ni, Proton Wira, adalah kisah benar atau direka? Percaya ataupun tidak, itu pendapat hampa masing-masing. Namun, kita harusnya mempercayai kewujudan makhluk halus ini. Mungkin ada ditokok tambah untuk menyedapkan cerita tersebut ataupun untuk menakut-nakutkan orang ramai. Tapi Lia ulang lagi sekali, percaya ataupun tidak percaya itu adalah atas diri masing-masing. Lia hanya menyampaikan cerita. Sekiranya ada di antara hampa yang ingin mengongsikan kisah-kisah misteri, hampa boleh komen di ruangan di bawah, ataupun kisah misteri yang hampa lalui sendiri yang terbuku dalam hikayat kehidupan hampa, hampa juga boleh komen dekat bawah. Mungkin dapat kita pelajari dan menjadikan ia sebagai pengajaran. Itu saja daripada Lia. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.